Ramadan, sebelum nak buka puasa nanti mesti nak baca tahlil, nak baca yasin apa untuk orang yang meninggal, nak dihadiahkan kepada. Jadi orang nak tahu pasal apa amalan itu boleh. Bagi kami dalil. So saya mau main kat tuan-tuan 3 dalil konkret yang disepakati seluruh dunia, hatta golongan yang tak sehaluan dengan kita niat hadiahkan Fatihah ni semua pun 3 hujah saya ni mereka sepakat. So kalau mereka sepakat, mana boleh buat lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam merangkap, Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih atas jemputan. Saya amat teruja dengan kehadiran semua orang. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya menyampaikan sehabis baik apa yang saya ada. Seterusnya yang diramaikan para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, semoga Allah Ta'ala sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin. Allah sudi menempatkan kita bersama orang soleh dan matikan kita dalam mati yang baik. Amin. Allah sudi menerima amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala sudi bagi kita ziarah Baitullahil Haram Makkah Madinah lagi. Amin. Semua sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Baik. Jauh ni tinggi. Sini ceramah Ustaz pakai masker buka. Boleh buka mana? Oh, syok sikit. Kalau tak cakap boleh dapat sikit. Alhamdulillah. Kalau kena COVID, kena pakai ramai. Jadi InsyaAllah malam ni bagi kat saya tajuk ibadah dalam norma baru. Cina makna dia nak tanya ibadah apa nak buat dalam suasana hari ni lah. Jadi saya bahagikan bincang malam ni kepada 4 bahagian. Pertama, muqaddimah berkaitan dengan semua benda sebelum ibadah. Saya masuk nanti Sya'ban, Ramadan, ilmu, itu muqaddimah. Lepas itu masuk tentang ibadah.
Lepas masuk ibadah, kita masuk tentang apa kita nak buat, terutamanya norma baru paling dekat untuk kita Ramadan. Lepas tu kesimpulan 4 bahagian, InsyaAllah. Boleh ke bagi ni? Tawadhu ya. Khair. Pertama mukadimah ibadah, apa nak buat siap untuk Ramadan, dan juga kesimpulan. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita baca surah Al-Fatihah dulu. Niatkan bacaan Al-Fatihah ini. Ini Ustaz ni kan kali pertama saya kat sini kan. Kan 2 kali, kali kedua. Kali pertama kan saya bisa kali pertama kan. Jadi kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi SAW. Okay, saya tanya tadi tu kali keberapa tu sebab biasanya kalau saya kali pertama sampai, saya akan bagi tahu dulu pasal apa kita niat Al-Fatihah segala bagai ini kepada Rasulullah, kepada orang yang meninggal dulu. Macam mana boleh yakin sampai dan sebagainya, saya bagi tahu dulu. Saya ambil masa sikit nak bagi tahu apa. Semua amalan yang kita buat, kita boleh hadiahkan kepada siapa saja yang kita mahu, terutamanya mak bapak kita sama ada yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Boleh, tak menjadi salah. Dan perbuatan itu sampai. Orang tanya apa dalil dia. Selalu orang tanya macam tu, especially nanti Ramadan. Sebelum nak buka puasa nanti mesti nak baca tahlil, nak baca yasin apa untuk orang yang meninggal, nak dihadiahkan kepada. Jadi orang nak tahu pasal apa amalan itu boleh. Bagi kami dalil. So saya mau main kat tuan-tuan 3 dalil konkret yang disepakati seluruh dunia. Hatta golongan yang tak sehaluan dengan kita niat hadiahkan Fatihah ni semua pun 3 hujah saya ni mereka sepakat. So kalau mereka sepakat, mana boleh buat lah. Apa hujah yang pertama? Hujah yang pertama, kita boleh menghadiahkan amalan kepada orang lain, hadiah Fatihah apa semua sampai. Hujah dia ialah badal haji. Kata saya meninggal dunia. Okey, tak salah bagi saya meninggal dunia. Cepat sangat tu, mukadimah sangat tu, orang sangat meninggal dunia. Okey, katalah kita ambil satu orang meninggal dunia. Anak dia main dekat kita. Anak dia kata, Ustaz Don, boleh tak tolong buatkan badal haji untuk ayah saya? Saya kata, boleh. Tapi sekarang ni badal haji, saya kena bagi tahu tuan-tuan, untuk tahun ni badal haji dia tak boleh bawah daripada 1,500 dan dia tak boleh 2,000. Dia mesti kena atas daripada tu. Siapa yang bagi 1,500 badal haji tu, saya tak pasti itu betul-betul badal haji atau tidak. Sebab tabung haji dah bawa keluar dah dia punya cara kira dia, mustahil badal haji 1,500. Badal umrah pun 1,000, 900, 800. Badal umrah, takkan badal haji 1,500. Umrah 3 jam, badal haji 5 hari. Hari 9 Zulhijjah, hari wukuf Arafah. Kalau badal haji, orang tu kena wukuf, orang tu kena hari raya tu dia pergi tawaf, sa'i segala bagai. Hari tasyrik 11, 12, 13 dia kena melontar jumrah. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Dia ada nafar awal, nafar sani. Dia lengkap 5 hari ni baru dapat haji. Kalau umrah 3 jam pun 800. Haji 5 hari 1,000 saya kata. Tak logik lah. Sebab kita perlukan orang tu, makan minum dia, kita kena bayar. Dia nak tolong gantikan ayah kita. Boleh faham? So saya pesan siap-siap, takut bukan apa, takut kena bohong. Lagi orang suka bohong, orang nak duit cepat. Jadi jangan kena bohong. Badal haji tak boleh 1,500, tak boleh 2,000.
Dia mesti atas lagi daripada tu. Tu baru badal haji. Okey, saja abang siap-siap saya pergi rumah. Alhamdulillah ustaz, ada orang tolong buat badal kat ayah saya. Dia minta 1,000 ya. Makan apa 1,000? Tak logik lah. Tidur mana? Masjid. Tak logik. Okey. So badal haji macam ni syaitan. Itu tentang maklumat. Tadi tu maklumat. Ni tak mula majlis lagi. Fatihah tak baca lagi. Tak mula lagi. Saya kena habaq dulu. Dalil dia badal haji. Apa badal haji? Satu orang meninggal dunia, dia jumpa saya, Ustaz Don, boleh tak tolong buatkan badal haji untuk ayah saya? Boleh. Saya buatkan. Jadi yang pakai ihram siapa? Anak dia ke? Pak dia yang arwah tu ke? Saya lah. Yang pakai ihram saya. Yang wukuf di Arafah siapa? Anak dia ke? Arwah ke saya? Saya lah. Yang buat tawaf siapa? Saya. Yang buat sa'i? Saya. Yang tahallul? Saya. Ini cukup saya. Botak kepala saya tahu. Yang botak tu kepala saya. Yang melontak jumrah? Saya. Yang buat nafar awal, nafar sani? Saya. Tapi bila habis nanti hari kelima tu, kalau buat tamattu', buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Kalau buat ifrat ke qiran ke, buat haji yang sama, okey. Habis 5 hari tu, saya bawa balik rumah. Assalamualaikum. Salam. Bang, ni ada sijil badal haji. Dekat atas nama sijil tu, nama saya kan nama pak dia. Nama apa? Arwah tu kan nama saya. Nama arwah. Kalau siapa kata orang lain buat ibadah orang lain tak boleh dapat, badal haji tak sah. Itu hujah paling kuat lah. Betul ya? Orang yang tak sahaluan pun buat badal haji juga. So kalau hang boleh badal haji dekat orang lain, arwah duduk dalam kubur pun. Betul tak betul? Yang buat umrah sampai saya. Yang buat haji saya. Tamattu' saya. Habis yang dapat siapa? Saya. Bukan. Dalam sijil siapa dia? Nama arwah. Betul tak betul? So siapa kata orang lain buat ibadah, baca Yasin ke Fatihah ke apa ke, oh sebelum tu nak tanya, saya ni anak arwah ke? Dah, anak dia mai jumpa saya, betul tak betul? Jangan kata, oh itu doa anak yang soleh. Mana ada, saya bukan anak arwah. Betul tak betul? Setuju Setuju Ada yang tak setuju? Mana boleh kena setuju lah. Itulah badal haji. Siapa kata orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat, dia tak boleh buat badal haji. Boleh dapat? Setuju? Okey, hujah tu clear. Hujah yang kedua, korban. Lepas puasa raya, korban lah. Hari raya haji pula lah kan. Lepas raya Aidilfitri, haji tu raya haji lah. Hari korban. Siapa beli lembu? Saya. Siapa sembelih lembu? Bukan saya. Saya penakut. Mana pegang pisau pun takut. Lembu mengelupuk, ambil lari. Jadi minta tolong untuk imam sembelih. Korban tu apa? Memutuskan 2 urat pada binatang ternakan. Betul. Itu baru korban. Bukan beli lembu. Beli lembu bukan korban. Korban adalah prosesnya. Betul? So sekarang siapa yang korban? Ustaz. Yang dapat nama korban? Saya. So kalau orang lain buat ibadah, orang lain tak dapat, wakil korban tak sah. Betul tak betul? Berapa ramai kat sini yang buat korban? Sembelih lembu sendiri kan? Tak. Tambah PKP, beli lembu hantar mana? Thailand. Betul tak betul? Kemboja bagi mereka makan. Betul tak betul? Tuan-tuan sembelih sendiri kah? Bukan, tuan-tuan wakil. So kalau orang lain buat korban, tuan-tuan dapat. Siapa kata orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat, korban tak sah. Kalau wakil. Betul tak betul? Faham? Clear. Yang ketiga, ini yang saya bagi 2 ni, satu dunia sepakat. Tak ada orang kata tak ada badal haji. Betul tak betul? Nabi dalil dia, seorang sahabat Nabi, dia duduk tawaf tu, dia kata, aku buat untuk Subrumah, apa nama sahabat dia tu nama? Aku buat untuk Subrumah, Nabi kata, hang duk cakap apa ni? Dia kata, aku buat untuk kawan aku, badal kat dia. Nabi kata, okey. Maknanya badal ada, boleh buat untuk orang lain. So kalau ibadah orang lain, kita tolong buat setakat Fatihah. Bukan 5 hari, 5 minit tak sampai. Kalau 5 hari boleh wakil, 5 minit lagi boleh lah.
Yang ketiga apa dia tadi? Puasa. Ada seorang perempuan main kat Nabi, dia abang, dia kata, bapa saya meninggal dunia. Saya confuse bapa atau mak, tuan-tuan tengok balik. Bapa saya meninggal dunia, dia ada hutang puasa, apa kami nak buat? Nabi kata, kamu puasa untuk ayah kamu. Hutang dengan manusia kamu kena bayar, hutang dengan Allah lagi wajib bayar. Jadi yang hutang puasa tak dia? Pak dia. Yang bayar adalah anak dia. Kalau orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat. Allah puasa untuk pak kita yang meninggal dunia tak sah. Sedangkan di semua hadis sahih, dalil dalam hukum fiqh. Betul tak betul? Betul lah, tuan-tuan setuju lah. Boleh. Jadi yakin bila tuan-tuan baca Fatihah tu sampai boleh, yakin. Tu 3 dalil saya bagi dah kat tuan-tuan. Siapa nak buat TikTok, bubuh yang ni. Jadi kalau orang bagi duit, buat kat saya sikit. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya kepada ahli qaryah surau Al-Hidayah. Betul ya? Dulu Covid sebelum tu depa duk semayang dengan kita. Covid itu Allah ambil depa pergi dah. Kita hadiah Fatihah untuk depa juga. Dan niatkan Fatihah ni juga berkat wali-wali Allah yang ada dalam ni. Boleh jadi ramai wali Allah yang ada dalam ni. Boleh jadi berkat depa. Kita minta Al-Fatihah yang kita baca ni supaya esok budak-budak nak ambil SPM mengulas, bagi depa boleh jawab soalan elok-elok, bagi faham soalan, jawab elok, tenang hati depa, luah fikiran depa, tajam ingatan depa, bagi depa jawab pun elok, bagi cikgu yang puasa pun lapang dada, bagi markah pun elok dekat depa, insya-Allah. Berkat Fatihah tuan-tuan. Dan niatkan juga supaya dengan berkat Fatihah ni Allah hilangkan segala penyakit ni. Kita jumpa ramai-ramai ni, jangan bagi ada yang kena Covid. Jangan bagi ada yang kena, jangan bagi hilang, bagi tak ada, bagi Covid pun tak main tempat lagi ni. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sekarang kita ada dalam bulan Sya'ban. Betul? Lagi 6 hari kita akan sambut Ramadan, insya-Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Sya'ban adalah satu bulan yang luar biasa. Allah atok kita supaya kita lalu bulan Rajab dulu, baru bulan Sya'ban, baru bulan Ramadan. Ada beberapa sebabnya. Salah satu yang ada sebagai mukaddimah, saya nak abang bulan Sya'ban saja dulu. Sya'ban, bulan yang diturunkan ayat Al-Quran yang istimewa, tidak diturunkan pada bulan yang lain, dan perintah ini sangat besar dan dia lain daripada ayat-ayat yang lain. Ayat apa yang turun dalam bulan Sya'ban? Ayatnya ialah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan
nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi. Allah dalam ayat yang lain suruh kita semayang, tapi Allah tak semayang. Allah suruh kita puasa, tapi Allah tak puasa. Allah suruh kita haji, umrah, tapi Allah tak haji, Allah tak umrah. Allah suruh kita bawa keluar zakat, tapi Allah tak bawa keluar zakat. Tetapi ayat yang turun bulan Sya'ban, sebelum Allah nak suruh kita salawat, Allah bagi tahu Allah dulu selawat kepada Nabi. Pasal itu ayat ni special. Tidak ada ibadah lain yang Allah buat mula dulu. Mana ada? Allah suruh kita dirikan semayang. Allah abang dah kata aku semayang. Tak ada. Allah suruh abang-abang puasa. Allah kata supaya kamu bertakwa. Allah tak abang kata saya pun puasa. Tak ada. Allah suruh kita buat haji umrah. Allah kata siapa yang buat haji umrah bulan Ramadan, dia mendapat Nabi habaq. Siapa buat umrah bulan Ramadan, ni ramai yang pergi umrah bulan Ramadan, kahaji ma'i, seperti buat haji dengan aku. Nabi habaq dah kata Allah suruh Allah buat haji juga. Tak ada. Ayat Quran pun tak ada Allah buat haji. Tapi salawat sebelum Allah nak suruh kita, Allah habaq dulu. Aku selawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat semuanya selawat kepada Nabi Muhammad. Baru Allah seru kita, hai orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dengan selawat yang sebenarnya. Oleh itu kita kena selawat. Pesanan ringkas ya. Sini buat khutbah Jumaat kan? Bila Tok Khatib baca ayat ni, khutbah kedua, saya tak tahu sejak bila benda ni hilang. Dulu awal masa saya kecil-kecil, bila main sembahyang Jumaat di Pulau Pinang, bila main je ayat ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu masjid akan selawat. Sebab Allah seru, Tok Khatib seru kita, hai orang beriman, selawatlah kepada Nabi Muhammad. Satu masjid akan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni tak, Tok Khatib baca seorang. Pelik. Sebab perintah selawat tu wajib. Ya? Tok Khatib sebut dalam khutbah, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita kenal sallallahu alaihi wasallam. Menjawab selawat dalam khutbah boleh. Siapa kata tak boleh? Benda wajib. Antara khutbah dengan semayang, hak mana tak boleh bercakap? Semayang lagi tak boleh bercakap. Tapi kalau kita semayang, kita baca apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Surah Wattin. Wattini wazzaituni. Tadi saya baca yang hujung tu, dia kata macam biasa dengar ayat ni, tapi tak tahu tak mana. Kena baca daripada awal. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Betul? Apa jawab makmum? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tok imam baca, makmum jawab. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Makmum, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Makmum jawab. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu Tuhan yang maha adil? Makmum jawab, bahkan ya Tuhan maha adil, saya jadi saksi. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ya Tuhan tu adil, saya jadi saksi.
kita jawab. Kalau dalam semayang Tok Khatib seru pun kita boleh jawab, apatah lagi kalau jadi khatib bukan semayang pun lagi. Tok Khatib panggil kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Patutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Patut kena jawab. Sajalah cadar. Ini jawab. Tak salah pun. Siapa yang mencintai Nabi wajib dia jawab. Sebab itu seruan pada orang beriman. Hai orang beriman, selawat. Ayat itu turun bila? Bulan Sya'ban lah. Sebab tu bulan Sya'ban, lagi 7 hari ni, siapa yang tak mula puasa lagi, tak digalakkan langsung dia puasa. Katalah lagi saya ceramah. Saya ceramah-ceramah, dia dengar, wah, rugi aku. Aku kena pulun. Esok nak puasa, puasa Isnin. Tak boleh puasa. Kecuali puasa qada sahaja dengan puasa nazar. Puasa sunat tak boleh. Kalau siapa yang tak mula puasa lagi daripada 1 Sya'ban sampai nisfu Sya'ban dia tak puasa lagi, sekarang baru nak puasa, tak boleh. Allah suruh prepare untuk Ramadan. Habis tu nak buat ibadah apa? Kata ulama, kan tajuk kita ibadah norma bangunan. Sebut bila ibadah. Jadi ibadah apa nak buat bulan Sya'ban? Kata ulama, perbanyakkan selawat. Arahan tu turun dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni special. Nabi habaq lagi satu hadis yang kedua. Nabi kata apa? Tadi turun ayat. Yang kedua, Nabi kata bulan Sya'ban syahrun, bulan yang Allah angkat amalan setiap daripada kita. Sebab itu Nabi banyak berpuasa kerana Nabi kata, aku suka kalau Allah angkat amalan aku sedang aku dalam keadaan berpuasa ataupun beribadah. Bulan Sya'ban amalan Allah angkat naik turun sentiasa naik lapor ke Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini bulan Sya'ban. Alhamdulillah, hujung bulan Sya'ban minggu ni Allah bagi tujuh seluruh manusia main duduk majlis ilmu. Tuan-tuan biasa dengar ada hadis pasal orang duduk dalam majlis ilmu. Bukan hadman salaka tariqan, itu satu lagi hadis lain. Itu satu hadis dalam hadis 40 Imam Nawawi ada ayat tu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang buka jalan menuju ilmu, Allah akan buka jalan dia pergi ke syurga. Itu standard, orang dah baca selalu lah. Satu lagi hadis yang standard juga, apa dia? Siapa yang inna lillahi malaikatus sayyarin, atau inna lillahi malaikatus sayyarah, atau dalam hadis yang lain inna lillahi sayyaratun malaikah. Ada banyak hadis, wazan dia bunyi beza-beza tapi benda yang sama jugalah. Bagi Allah ada malaikat yang meronda. Kerja malaikat ni dia ronda, dia cari majlis ilmu, dia duduk. Dia akan duduk bersama dengan orang-orang ni, dia akan hantar laporan, dia akan mai bagi tahu kata Allah ampunkan dosa. Hak tu sempoi. Ada satu lagi. Kerana malam ni tepat. Allah kata apa? Tu Imam saya salah putih. Dalam hadis 40 Imam An-Nawawi, tuan-tuan tengok pada hadis yang ke-29 ke 20, tengoklah 26 ke berapa tak? Saya tak ingat hadis tu. Hadis ya. Tapi siapa-siapa rajin tak carinya. Saya ni kadang-kadang dia main hari kitab ni dia keluar, kadang-kadang dia tak keluar. Mana hadis 40? Tak ada. Tak, bukan. Hadis tu dia kata macam ni. Hadis tu dia kata apa? Aywah, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Cuba tengok. 20 32. Cuba tengok. Cari hadis tu. Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah tulis setiap kebaikan. Cuba tengok, saya terlupa. Tak mahu itu, tak mahu yang tu. Hak tu banyak keluar hukum agama. Cari-cari tu deh. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan kejahatan, dan Allah bagi kepada setiap amalan yang mana yang baik Allah akan gandakan kepada tu. Cuba tengok yang tu kot.
Tak pun tak apalah, nanti cari lain. Dengar ajalah saya baca. Selang bawah sekali hadis tu. Dalam hadis 40 ada Allah Ta'ala kata, Nabi Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, Nabi kata, satu kaum dia berkumpul di rumah Allah sini, wa yatluna kitaballahi wa yatadarrasuna. Itu ayat dia, hadis dia tu. Cuba cari. Yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu. Depa duduk baca ayat Allah. Kita baru baca tadi, innallaha malaikatahu, betul? Wa yatadarrasuna, mereka belajar elok-elok. Depa duduk kat mana? Rumah Allah. Mereka berkumpul di dalam rumah Allah. Berapa? Tak jumpa lagi. Masuk Islam lagi handphone tu. Kaut. Saat bagi saya cari. Manusia di rumah 37. Main ni, buka. Mari saya tengok tuan. Jangan, bukan. Bukan. Baik, saya cari ni. Saya tak. Ayuh, 36. Yang lagi awal kat saya senang. Hadis 40, Imam Nawawi, hadis asas kepada agama Islam. Kata Imam Nawawi, kami kumpulkan 40 hadis asas kepada agama Islam. Surau ni wajib kena baca hadis 40. Kalau tidak, kita tak akan faham macam mana nak lalu kehidupan kita. Kita rasa kita kemah dah. Bila tuan-tuan baca hadis 40, tuan-tuan akan rasa hina diri kita. Sebab apa? Asas agama ketika umur 40 baru kita nak kenal. Kita akan rugi dalam hidup kita. Kena baca masjid ni, surau ni. Hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang ke-36. Apa dia kata kat bawah tu? Dia kata apa? Tengok saya baca. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Betul ya, saya sebut tadi. Dan ada sekumpulan manusia. Ni. Daripada hujung sana sampai hujung sana. Berkumpul di rumah Allah. Ni rumah siapa? Rumah Allah. Betul ya? Kita sedang berlaku proses ni. Ibadah. Norma baru. Ni dia. Apa dia kata? Yatluna kitaballahi. Depa baca ayat Quran. Kita baca tadi dah 2 ayat Quran. Yang pertama tadi kita baca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul. Lepas tu kita baca pula, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akan baca banyak lagi ayat Quran depan ni insya-Allah. So yatluna kitab Allah. Depa semua baca ayat Quran. Okey, kita baca. Wa yatadarrasuna, dan mereka mendetailkan perbincangan mereka. Detail tak tadi kita bagi? Detail, khalas. Lepas tu dia buat apa? Illa, kecuali perbuatan mereka itu tidaklah sia-sia, kecuali nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kat tuan-tuan itu ketenangan. Bukan saya janji. Nabi janji, Imam Nawawi tulis hadis ni, hadis yang ke-36 daripada 40 hadis Nawawi, hadis antara yang paling penting asas kepada umat Islam. So kalau tajuk hari ni ibadah norma baru, saya boleh bagi dekat tuan-tuan beberapa hadis ibadah dalam hadis 40. Hadis yang bermula daripada hadis nombor 1 sampai hadis 40, semuanya ibadah. Hadis 25 semua sedekah. Hadis 26 semuanya sedekah. Saya boleh baca kat tuan-tuan. Jangan takut. Kita baca. Al-Alam dah sebut, kita baca. Khalas. Tuan-tuan tengok pentingnya. Hadis 11, 12, 13. Hadis membentuk jati diri seorang Islam. Hadis yang ke-11, Nabi kata apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal benda yang confuse sekarang. Orang main kat kita kan. Ni apa duk baca doa kunut lah, apalah. Kita takkan salah pula. Kita confuse. Ambil yang kita tak confuse. Selama ni kita duk baca, kita tak confuse. Ambil yang tu. Lepas tu yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam satu orang tu kemah, dia tinggal benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Hadis ni kena faham 2 lapis. Hadis pertama kita faham dia, hampa kalau Islam kemah, kata Nabi, tinggal benda yang tak ada kena mengena. Orang duk bincang pasal artis ni buat ni lah buat ni, dia tak ada kena mengena dengan kita. Tinggal, jangan duk sembang.
Jaga jati diri kita. Jangan duk sama tumbah, duk pergi sembang, duk buat ni, duk buat onar, pergi sebar sana, sebar sini. Kawan tu dah insaf, kita duk lagi ni. Sebab tu dalam hadis yang keempat, hadis 40 Imam Nawawi. Apa kata dia? Daripada 40 hadis yang keempat, apa Nabi kata? Bahawa ada manusia yang hidup atas jalan syurga lagi sejengkai dia nak mati masuk neraka pasal dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dah duk elok-elok duk mengaji, tak tahu pergi sama tumbas duk ambil cerita tak kena mengenal kita. Hang duk sebab buruk orang habis semua kawan tu dah taubat dah. Hang mampu masuk neraka pasal dia buat. Betul? Lepas tu Nabi sambung hadis yang keempat, Nabi kata apa? Dan berapa ramai orang yang dia mula hidup dengan jalan hidup orang ahli neraka, lagi sejengkai dia nak mati, dia beramal dengan amalan ahli syurga, masuk syurga dia. Tu hadis keempat, nanti baca, tak ada masalah. Baca nanti hadis keempat. Hadis ke-12 Nabi kata apa? Tinggal benda yang tak nak kena mengenal dengan kita, baru Islam kita solid. Yang ketiga, hadis ke-13, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia sayang saudara dia macam mana dia sayang diri dia sendiri. Ni bulan Ramadan. Ibadah norma baru. Ramadan Nabi kata apa? Ramadan bulan simpati. Kena kesian dengan semua orang, sayang kat semua orang. Kita bulan Ramadan kita bergaduh 8-20. Pelik, nampak tak mengaji. Wahal bulan Ramadan Nabi kata muasat, bulan simpati, bulan kebajikan, bulan lagi banyak nak buat baik. Bukan lagi nak tuduh kawan tu, dia kata kawan ni dah 8-20 gaduh. Bulan Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Nampak? Dalam ni dia kata apa? Dan mereka baca ayat-ayat Allah, tidaklah berlaku kepada mereka melainkan nazalat alaihimus sakinah. Allah buat turun ketenangan dekat tuan-tuan dengan saya. Alhamdulillah. Bulan Syaban berlalu, alhamdulillah, supaya bila Allah angkat amalan kita malam ni dalam keadaan kita semua duk majlis ilmu. Subhanallah. Boleh sambung lagi dia kata apa? Hari ni dia padam macam mana nak hidup balik. Aiyah. Lepas tu sambungannya, wa ghasyiyat humul rahmah, dan Allah wa ghasyiyat ni Allah tebakkan rahmat atas mereka semua ni yang main daripada hujung sana sampai ni yang dalam-dalam ni, ni yang syok ni di dalam ni dalam ni. Pasal apa? Tengok tu sambungan dia sekali lagi. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat menebarkan dalam hadis yang lain, la tad'u ajnihataha radan li talibil ilmi. Malaikat akan melebarkan sayapnya redha dengan tuan-tuan yang mengaji. Norma baru, untung ibadah norma baru, especially majlis ilmu. Pasal apa? Tuan-tuan duduk tahu sini dengan saya. Habis kawan-kawan yang tengok secara online ni, ada yang main daripada Indonesia, ada main daripada Singapura, ada main daripada Brunei. Mereka tengok kita, daripada Thailand, daripada Filipina. Main kawan-kawan anak-anak kita yang mengaji luar negara, UK pun. Mak dia kata, ni lupa tengok tazkirah malam ni. Pam dia buka, dia dah ada dekat UK. Bayangkan circle majlis ilmu hari ni saja. Luahnya tu, dan keseluruhan itu dipayungi wa haffathumul malaikah. Malaikat tadahkan sayap dia, payung semua yang ada dalam ni, sepanjang jalan ni semua dia sampai ke Singapura, ke Thailand, ke Brunei, ke Indonesia, semua setebalkan time. Bayangkan orang keliling ni patut berterima kasih kepada tuan-tuan. Bukan saya ni hadis sahih. Kalau saya memang tak apa, orang kita sembang. Ini bukan saya, ini Nabi. Tapi yang tu tak syok lagi. Hak tu dah best kan? Hujung dia lagi syok. Apa dia? Nabi dah sambung. Wa haffathumul malaikah. Sambung kan? Wa zakarahumullahu fi man 'indah. Yang ni saya cukup syok. Yang ni dalam banyak-banyak hak ni yang paling saya suka. Janji-janji Nabi itu yang pertama turun ketenangan. Hak tu kemahrah. Ni berapa ramai yang dapat ketenangan malam ni? Tertidurlah tadi. Tak boleh tidur kalau tak tenang. Betul tak betul? Khalas. Tak boleh tidur kalau tak tenang. Serabut mana boleh tidur? Betul tak betul? Duduk dulu tu. Tengok tak boleh tidur. Betul? Tenang, mesti boleh tidur. Malam ni berapa orang yang tenang? Betul lah. Lepas tu apa? Allah taburkan rahmat. Malam ni
Berapa ramai yang dengar saya bercakap ni, dia dah ada niat-niat baik dalam hati dia. Awak niat tu tak boleh pasang semalam lah. Susah sangat ya. Tak. Allah bagi rahmat. Dia rasa, aku rasa. Bukan saya lah. Allah. Wa ghasyiatumur rahmah. Allah bagi rahmat, subhanallah. Lepas tu, wa haffathumul malaikah. Allah payung ni sejauh mana pengajian ilmu malam ni, sampai ke situ malaikat semua kata, ui, kemah depa ni, malaikat payung depa. Bagi bila malaikat dia tak buka sayap suka-suka tau. Malaikat dia tak buka sayap suka-suka. Sayap malaikat ni dia punya aset dia. Dia ada asbab dia buka sayap dia. Malaikat ada sayap ni, dalil dia kat mana? Surah Fatir ayat 1 sebelum surah Yasin. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Nampak? Allah guna istilah ajnihah, macam sayap burung. Masna wa sulasa wa ruba'. Ada malaikat 2 sayap kanan, 2 sayap kiri, 3 sayap kanan, 3 sayap kiri, 4 sayap kanan, 4 sayap kiri. Yazidu fi khalqi ma yasha'. Tapi bukan takat 4 saja. Allah boleh tambah bilangan dia. Banyak mana Allah tambah, Allah boleh tambah. Nampak? So, sayap malaikat special. Dia ada ayat khusus bagi tahu ke orang pasal sayap dia. So, kata ulama, bila malaikat dia kata wahaffathumul malaikah, tadi baca ayat Al-Quran lagi no? Betul ya? Wa yatluna kitaballahi wa yatadarasuna. Baca ayat Quran, syarah lagi ke orang. Majlis malam ni, betul. Bila kata wahaffathumul malaikah, dan malaikat mengembangkan sayapnya, dalam hadis yang lain, la tad'u ajnihataha radan li talibil ilmi. Dia akan melebarkan sayapnya, memayungi sebagai tanda redha. Malaikat dia bukan buka sayap saya saja. Bila dia buka, maknanya dia redha dengan kita. Semua yang ada dalam ni. Bukan ni saja, ni semua yang mengaji. Sampai sejauh mana mata dia memandang, yang duduk, orang duduk tengok, kita duduk dengar. Mereka duduk majlis ilmu. Khalas. Mereka kena terima kasih kat kita. Sebab kita yang duduk rumah Allah, mereka duduk online. Tapi malaikat payung sampai ke depan-depan sekali semua dapat. Lepas tu yang hujung apa tadi ya? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang ni saya suka. Yang ni saya suka. Apa dia? Wa dzakarahumullahu, dan Allah menyebut nama mereka. Ni, tang sini ni kena ni sikit. Bila kita kata zikir, wa zakarahumullah, bila kata zikir, kalimah zikir tu bila? Hari ni baru keluar. Dulu lagi. Jom kita zikir sikit. Ni malam ni ada majlis zikir sikit. Zikir apa maksudnya? Zikir lepas semayang, makna mesti kena sebut. Itu zikir. Kalau dalam hati, yatazakkaru. Itu perkataan bahasa Arabnya. Yatazakkar, baru sini. Kalau alladzina yazkuruna, mulut bunyi Allah, 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 subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu zikir. Zikir dia wazan dia zakafra. Zikir tu zakara mesti mulut. Kalau hati yatazakkar, itu beza.
Jadi dalam Quran Allah kata apa? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka yang berzikir secara berdiri. Itu yang Allah buat dalam mahalul qiyam tu. Tala'al badru 'alaina, berdiri ramai-ramai. Min sani, ini ayatnya. Bukan dalam hati. Kalau dalam hati ya tazakkar. Kalau tidak Allah kata allazina yatazakkarunallaha. Yani Allah kata apa? Allazina yazkurunallaha. Zikir mesti kena keluar ke mulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mesti kena keluar ke mulut. Jadi kat sini Allah kata apa? Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut nama setiap orang yang dalam sini di sisi malaikat Allah yang paling ramai di langit. Allah dia ada perangai tu. Allah dia ada perangai. Apa dia? Ni saya lagi kalau ni geng-geng ni dia kata tu dia Ustaz Don kata Allah ada perangai. Celaka punya manusia. Raja nak tutup kita. Ramailah duduk dengar daripada awal. Ambil sekat-sekat bubuh kita. Tu yang arwah Tuan Guru ni Aziz kena apa? Dua Tuan Guru kata Allah samsing. Dengar kata ceramah dia habis. So dia potong sekat-sekat. Allah dia ada tabiat dia, dia ada cara dia. Apa cara dia? Allah kalau dia syok dengan satu orang. Sekarang ni Allah abang ada Allah syok dengan orang dalam majlis ilmu. Allah abang Allah suka. Betul, kita dah baca hadis tadi. Tapi saya tak cerita kat tuan-tuan macam mana tabiat Allah kalau Allah suka. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan duduk malam ni. Ini baru mukadimah tau, belum masuk isi lagi tau. Malam ni apa? Assalamualaikum. 9 eh? 9. Allahumma salli ala Allah dalam satu hadis Allah kata kalau Allah dia suka dengan satu makhluk, satu orang Allah sayang, Allah akan panggil malaikat Jibril. Allah kata Jibril ni, ya Jibril, hai Jibril, ini orang duduk di Bandar Saujana Putra. Mereka duduk dalam majlis ilmu, nama mereka Allah sebut. Semua Allah sebut sendiri. Aku sayang dekat mereka. Hang kena sayang dekat mereka. So Jibril akan kata, saya sayang mereka semua wahai Allah. Tapi Jibril tak akan buat lagu tu saja. Dia akan naik di langit yang paling tinggi. Dia akan seru semua malaikat di 7 petala langit. Dia panggil, hai semua malaikat, dengar sini. Malam ni Allah abang kata ada geng-geng Bandar Saujana Putra. Mereka duduk mengaji, nama mereka, dia baca nama kita seorang-seorang daripada hujung sana sampai hujung sana. Dia kata, Allah abang, Allah sayang dekat mereka. Aku sayang dekat mereka. Hampa semua kena sayang dekat mereka. Malaikat kata, kami sayang mereka semua. Itu cara Allah. Itu cara Allah kalau Allah suka. Wa zakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan sebut nama semua malam. Batu main malam ni jangan rasa sia-sia. Kita tak boleh nampak tuan-tuan main malam ni. Lepas ni tuan-tuan nak main lagi sebab nak mengaji pasal Ramadan. Malam esok lusa tu lah. Sebab baki lagi 6 hari. Ramadan kena mengaji. Pekah Ramadan kena baca. Sebab haji 5 hari je saya sebut tadi. Betul? 9, 10, 11, 12, 13. Betul? Kursus haji berapa lama? 17 minggu tu. Haji, kerja haji 5 hari saja. Kursus haji 17 minggu. Ramadan 30 hari. Kursus satu pun tak ada. Sebab tu bila masuk Ramadan kita jadi blur, tak tahu nak buat apa. Ni malam ni bagus. Sebab tajuk umum. Ibadah norma baru. Lipat ni kat Ramadan tu selesai. Hujung sekali lagi lah kan. Dia jadi permula. So esok tuan-tuan sambung mengaji lagi. Lusa sambung mengaji tu. Ada seminggu lagi sebelum Ramadan. Perkemah sikit bab niat, bab apa kelebihan tarawih, apa puasa, sahur, apa sunat-sunat yang ada. Kena perkemah balik. Umrah, haji 5 hari je haji. Umrah 3 jam aja. Itu pun kursus 2 hari umrah.
Ramadan 30 hari tak ada kursus lah. Kena. Kita dah berapa tahun dah terlepas doa-doa mustajab ketika buka puasa. Dan tak rasa rugi lah. Hari itu bukan masa PKP menyesal dia semua. Menyesal aku masjid tak main ni, kalau aku mati tapi masjid ni. Masjid dah buka haram tak main kan. Dia ni kacau semua ni, kacau ni semua ni. Allah kata apa? Wa zakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan sebut nama seorang-seorang. Sebab tu mai malam ni jangan rasa rugi. Pasal kita tak boleh hitung tuan-tuan duduk kat sini hari ni. Esok tuan-tuan kaya. Mana boleh macam tu? Tuan-tuan duduk sini malam ni, esok tuan-tuan lebih baik daripada hari ini. Itu kejayaan. Dia bukan kita lawan orang, kita lawan diri kita yang tak elok tu baru cuy. Seorang budak dia abang kat pak dia. Dia kata kat pak dia, "Pak oi, cik tak mau pergi masjid." Dia kata, "Cik tak mau pergi masjid." Pak dia kata, "Mesti pak tak mau pergi masjid. Masjid ni bagus ni, tempat orang elok." Elok pak. Saya main masjid nak jadi bagus. Masuk-masuk tengok, lah nu pakai duk menyimbang dengan politik apa, duk mengata ke orang. Baik cik tak main. Cik masuk ke sini bagus, duk tidur apa-apa. Nak tidur balik rumah dia kata. Cik pergi belakang mana dengan duk main handphone apa semua bagus mana. Kalau lagu ni masjid, baik tak payah. Dia kata kat pak dia lagu tu. Pak dia kata, "Okeylah. Kalau hang betul-betul nak pergi, kalau betul-betul hang tak pergi, syukran barakallahu fi. Kalau betul-betul hang tak pergi, boleh. Sekali lagi hang habis sembahyang, last hang bawa air penuh cawan ni, jangan bagi tumpah. Air ni tak tumpah, hang main habaq aku. Esok hang tak ada di masjid." Oh, dia kata senang. Cantik. Dia bawa air, main bawa air, jaga, dia letak kat depan, dia letak tepi elok, mayang sujud apa semua bangun, innaka hamidum majid, assalamualaikum zikir apa baca doa, memang pegang cawan, keluar balik, assalamualaikum, pergi salam kat pak dia, waalaikumsalam. Pak dia kata, "Ni aku nak tanya hang ni, hang dah balik?" Anak dia kata, "Nanti tu kalau pak nak tanya cik, air tumpah ke tak?" "Cik abang, air tak tumpah." "Oh, mah dah." Pak dia kata, "Aku bukan nak tanya lagu tu." So anak dia kata, "Habis tu pak nak tanya apa?" "Aku nak tanya, tadi hang pergi masjid berapa ramai orang nak menyimbang politik mengata orang kat masjid?" "Oh, wah pak, cik tak ada nak tengok." "Habis tu berapa ramai orang nak duduk tidur kat masjid?" Tak ada nak kelin pak oi." "Okeylah, berapa ramai orang main handphone kat masjid?" "Tak dan tengok pak oi." Pak dia kata, "Hatuh pun abang kang. Kalau hang main masjid untuk berbetulkan diri hang, hang takkan sempat tengok orang lain. Buruk yang ada pada orang, hang takkan sempat tengok. Kalau setiap hari hang sibuk berbetulkan diri hang untuk jadi bagus. Kita sibuk berbetulkan diri kita." Ini yang Imam Al-Ghazali ajar kita, betul tak? Ini yang para ulama ajar kita, Imam An-Nawawi. Kalau kita sibuk kemah diri kita, jaga diri kita ni bulan Ramadan nak main, dia melibatkan diri kita dan orang lain. Siang kita dengan orang, kita puasa kita, tapi kita kena tolong orang. Malam kita perkemah diri kita elok-elok. Tak kisahlah orang dia kata, "Dia ni dah tua pun duk sembahyang 8 rakaat." Mampu pergi kat dia. Hang tu sembahyang 20. Perkemah diri kita, tak sempat tengok orang ni, mesti tak sempat dah. Sampai habis sembahyang, assalamualaikum. Balik rasa lega, elok. Gosip tak tahu, mengata orang tak ada. Pasal apa? Sibuk berbetulkan diri sendiri. Tu tujuan Jadi alang-alang dah sentuh lagu tu, kita masuk poin yang pertama. Baru kita masuk, lagi 5 minit nak habis dah. Poin yang pertama dan kesimpulan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadah ada banyak wajah. Allah sebut dalam Al-Quran,
Banyak ibadah yang Allah senaraikan kepada kita. Sama ada ibadah yang khusus, sembahyang, puasa, zakat, haji, ataupun ibadah yang umum, dan umum yang lebih umum daripada umum tu. Apa dia? Ibadah yang bentuk zakat tadi, umum dia, sunatnya sedekah, wakaf, hadiah. Kalau sembahyang khusus, pecahannya baca Quran, zikir daripada Quran, hafaz Quran, tilawah Quran, tarannum Quran, itu semua ibadah. Tapi hari ini saya nak ambil simple saja, sebab saya tengok ramai ini baik, semua ramai insya-Allah dengan keluarga, so saya bagi tahu yang simple saja. Apa dia? Ibadah seorang bapa, ibadah seorang suami bukan pada sembahyang semata-mata. Kata Habib Umar hafizahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi darain amin. Kata Habib Umar, carilah pahala dan ibadah kamu wahai suami melalui jalan isteri kamu. Luangkan telinga kamu dengar dia bercakap, itu adalah ibadah kamu. Duduk makan dengan dia, itulah ibadah kamu. Hatta, kata Habib, hatta kamu menyuapkan kurma atau makanan ke dalam mulut isteri kamu, itu adalah ibadah pada kamu. Ibadah ni berapa ramai orang yang terlepas. Habib sebut, Habib kata, carilah ibadah, buatlah ibadah dan raihlah pahala daripada jalan melalui isteri kita. Kita tengok muka dia, senyum dengan dia, itu ibadah kita. Itu ibadah seorang suami. Jadi saya kena perbetul benda ni bukan apa, sebab orang ingat bila ibadah kena sedekah, kena wakaf. Dia Masya Allah buat bisnes, bagi macam-macam, dekat anak-anak dia tak bagi. Sedangkan ibadah seorang bapa belanja anak-anak, itu ibadah dia. Itu ibadah dia. Seorang bapa buat lawa atau bagi anak gelak, seronok, itu ibadah dia. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mimpi. Bila dia mimpi, dia habaq ke ayah dia, ya abati, inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, saya tengok dalam mimpi saya ada ra'aitu ahada ashara kawkaba, saya tengok ada 11 bintang, wasyamsa dan 1 matahari, wal qamara dan 1 bulan. So 11 bintang, matahari, bulan. Ra'aituhum li sajidin, mereka sujud kepada saya. Apa maknanya wahai ayah? Ayah dia kata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan cerita dekat adik-beradik hang nanti, takut depa ni setan, nanti dia duk main hasut, dia bagi orang rasa jealous nanti. Jangan duk cerita. Okey, tak apa, tapi rahsia terbuka juga, tahu cerita. Baik, saya bukan nak pergi cerita tu. Saya nak abang kata, Allah bagi gambaran kepada kita tentang sebuah keluarga dalam mimpi Nabi Yusuf. Apa kata Allah? Aku, kata Nabi Yusuf, mimpi 11 bintang. Tuan-tuan buka tafsir pimpinan Ar-Rahman daripada Jabatan Perdana Menteri Negara kita Malaysia. Dia tulis apa? 11 bintang itu adalah adik-beradik Nabi Yusuf. Sebab mereka diampunkan dosa mereka. Ayah mereka kata dalam ayat yang ke-100 ke-99, nanti tuan-tuan tengok, saufa astaghfiru lakum rabbi, saya pasti akan minta ampun untuk kamu wahai anak-anak aku, kata ayah dia. Itu ibadah seorang ayah, mendoakan keampunan untuk anak-anak dia. Bila anak-anak dia buat jahat kepada dia, mengguris hati dia,
Ayah dia kata apa? Inni ashku basi wa huzni ila Allah. Saya mengadu duka cita saya kepada Allah dalam keadaan mata dia menangis sampai buta. Tuan-tuan, anak-anak kita buat nakal kat kita, kita tak buta lagi tau. Jangan buat teruk. Jangan buat teruk. Anak mesti sama macam kita masa kecil tu. Kita perangai macam syaitan, anak kita pun akan ada perangai macam syaitan macam kita juga. Nak lari mana? Darah dia mai ikut kita. Hang Palestin sama. Saya akan expect apa benda masa saya kecil saya buat dulu akan ada dekat anak-anak saya. Confirm. Nabi Yaqub doakan anak-anaknya, Allah ampun dosa mereka semua, angkat martabat jadi Nabi, khalas. So Nabi Yusuf kata, aku nampak sebelah bintang. Tu abang-abang dia. Aku nampak satu matahari. Matahari itu siapa? Tuan-tuan buka tafsir, dia tulis matahari itu adalah bapa dia, Nabi Yaqub. Bulan, mak dia. Saya nak ambil sikit pasal ibadah. Norma baru Allah eratkan silaturahim kita. Ini saya pelik Ini saya pelik. Tapi kata pepatah Melayu tu betul. Sayangkan isteri tinggalkan. Tapi sebab PKP ramai yang duduk sekali bergaduh sampai nak bercerai. Betul, pergi tengok kat Jabatan Agama masa PKP yang tu berapa banyak tuntutan cerai. Ini la haula wala quwata illa billah. Saja saya nak sebut, tengok dia dulu. Quran gambarkan ayah kita, ayah. Gambaran kita apa? Matahari. Apa sifat matahari? Pertama, matahari dia yang menerangi alam. Dan dialah yang memberikan cahaya dia kepada bulan yang mengambang 2-3 malam sudah, minggu sudah ya, yang nisfu Syaban mengambang bulan. Bulan tu mengambang terang, cahayanya main daripada matahari. Walhasil matahari yang menerangi semua. Itulah sifat seorang ayah. Dia kena menerangi keluarganya dengan ilmu dan amal dan ibadah. Itu ibadah dia. Ayah mai panggil anak-anak, mai sini ni, abang ni, kita nak Ramadan ni, ada beberapa benda aku nak abang. Bapak bercakap macam tu dalam keluarga. Itu ibadah dia. Sebab itu ulama kata kalau tak mampu, kena usung keluarga mai dengar majlis ilmu. Tapi sekarang majlis ilmu pasal Ramadan orang tak buat sangat. So dia sendiri kena cerita kat keluarga dia. Kalau tidak sampai hari ni kat dalam rumah, kurma pun tak ada lagi. Betul ya? Ayah, tugas kita menerangi keluarga dengan iman, amal dan juga kehidupan yang ni, zikir, munajat. Ayah yang bangun pagi-pagi kena buka Asmaul Husna. Ayah yang bangun pagi-pagi buka IKIM FM. Ayah yang kena bangun pagi-pagi buka radio agama, pasang ceramah. Ayah yang kena mula. Jangan kata dia 4 tahun dah, 20 tahun dah, dia tak tahu betul lah. Ayah yang kena buat. Sebab itu sifat dia dalam Quran. Allah beritahu dia matahari. Yang kedua, apa sifat matahari? Sifat matahari dia bukan macam bulan. Orang boleh tengok. Matahari ini dia cahaya dia menyengat. So sifat seorang bapa, dia kena protektif. Dia kena jaga YouTube yang anak dia tengok. Dia kena cengih. Supaya tak ada tangan-tangan ghaib yang masuk dalam rumah dia merosakkan anak-anak dia. Lah ni game-game anak-anak tuan-tuan main, saya tak ada masalah dengan game. Saya masalah dengan iklan dalam game. Semua iklan jahanam. Saya main game. Saya hantu game. Bila saya tak boleh main, kepuasan tu saya kena tengok anak-anak saya main. Saya puas. Turun juga darah aku sikit gambar. PS apa semua tak ada, saya tak beli, tak ada, saya tak mau. Okay, jangan. Aku nak jadi ustaz. Kalau tak, siapa nak syarah lagu ni? Kalau asyik main game dia.
Saya suka main game. Komputer saya pun last kali ujung bulan lepas habis. Ambil, letak kat pejabat, suruh pejabat pakai. Tak ada game pun nak buat. Tapi dalam hati ni, Allah, ni jihad saya, ya Allah. Jihad kepala otak, malaikat kata. Tak main game pun jihad. Tapi malaikat, kau tak tahu malaikat macam mana seronok yang main game tu malaikat. Saya suka main game. Jadi kepuasan saya suka tengok anak saya main game. Kalau mereka pandai main game, mereka pandai, ini saya suka. Saya suka. Kita cantik, otak hang geligar. Tapi saya tak boleh bagi mereka main game ke handphone. Sebab dia punya iklan dia semuanya jahanam. Semua fasad. Tak ada iklan yang bersih yang main kat anak kita dalam game. Especially game-game free game yang anak-anak tuan-tuan untuk main. Angry Bird lah, apa semua tu. Kita sebagai bapa kena tekan benda tu. Jangan kalau terpaksa macam kena ketuk meja, kena ketuk. Dia kata, Ustaz, bukankah kita tak boleh pukul anak kita? Betul. Tapi anak kita bukan anak Nabi. Anak kita anak kita. Kalau anak Nabi tak apa, Nabi semayang dia tak kacau. Ni asal semayang dia kerabat belakang. Asal semayang dia kerabat belakang. Dia bukan anak Nabi, dia anak kita. Kita kena cengeng dia, kita kena marah dia, kena pukul dia. Tapi sampai masalah kan, umur 7 tahun, 8 tahun kena pukul lah. Umur 5-6 tahun kena jegi lah kan. Tu pukulan kat dia, jegi kat dia lah kan. Kalau kita kena marah. Main game apa ni? Kena marah. Itulah norma baru punya ibadah. Norma baru ibadah, mak bapak kena jenguk handphone anak, tu ibadah. Bukan boleh lepas semua anak seorang satu handphone. Itu ibadah kita. Ayah, dia kena matahari. Dia menyengat semua tangan-tangan yang ramai dalam rumah. Dia bukan boleh lepas lagu tu. 2. Tambah kalau, maaf saya anak saya semua lelaki. Saya tak ada anak perempuan. Tuan-tuan yang mana ada anak perempuan, dia kata dahsyat nak jaga anak perempuan. Saya pun tak tahu macam mana. Isteri kata tak payah dah, tak mau dah, cukup dah 4. Kata kalau tak mau tak apa, bagi mak lain lah. Dalam ni berani lah, dia tak main. Dia kata kalau siapa yang ada anak perempuan, teruk juga nak jaga anak perempuan. Sebab budaya perempuan yang ada dalam internet, alam maya ni, dia buat anak kita bagi jadi hilang malu. Itu saya tak tahu sebab saya tak ada anak perempuan. Semua saya doakan tuan-tuan. Tapi itulah ibadah tuan-tuan. Ibadah seorang bapa, dia kena jaga anak perempuan dia kena cengih. Dia matahari lah. Sampai orang tak boleh tengok. Matahari mana boleh tengok? Tengok buta mata. Betul tak boleh? Itu matahari, ayah-ayah. 2, 3. Apa sifat matahari? 3. Mengeringkan jemuran kain yang kita jemur kan, mengeringkan lopak air. Maka kata ulama, itulah tugas ayah, ibadah dia, mengeringkan air mata isteri dan anak-anak dia. Bila anak kita menangis, kita lah pujuk, kita matahari. Itu ibadah kita. Itu ibadah kita. Gambarannya bukan saya, surah Yusuf. Dan ibu-ibu pula gambarannya bulan. Ibu-ibu dia kena tempat yang anak-anak boleh takluk dengan dia. Tengok suka. Itu mak. Mak, anak tengok suka. Tapi bukan suka untuk lawan dengan bapa. Yang tu pun masalah juga. Bila main je sesuatu, anak terus bertanya mak, macam mana ni? Boleh tak saya keluar malam ni? Mak kata, pergi tanya ayah. Ayah kata tak boleh, duduk dalam ni nak kat Ramadan ni, nak keluar je kelawak mak apa? Mak kata Allah bagilah budak tu keluar. Mak kata kan, bila anak jadi lagu tu, dia kata macam mana ni saya nak ikut mana? Mak dia kata ingat, ummuka summa abik. Betul? Mak kamu. Salah. Mak kamu tu akhlak
Maknanya kalau anak balik, Assalamualaikum mak, ada hadiah. So mula bagi kat mak dulu hadiah, baru bagi kat ayah. Mak kena didahulukan 3 kali daripada ayah. Bukannya pada buat keputusan, bukannya pada undang-undang rumah. Oh, ini balas semua hadis yang sama. Your mother, your mother, your mother. No, hai. Anak boleh lagu tu. Nampak kita tak berguna tu bagi tahu. Hak yang lelaki ni duk main jual umur kau. Mak 3 kali tau, ayah hang sekali. Hang kena ingat benda tu. Anak pun duk kelipok baik mak. Mana boleh umur kau tu akhlak anak kepada ibu bapa. Akhlak anak mesti 3 kali kepada mak. Kalau contoh ayah dia panggil, Mak, Daniel. Ayah saya panggil saya, Daniel. Bapak saya panggil, mak saya panggil, Daniel. Saya kena kata kat mak saya dulu, ya ibu. Baru ya bapak. Mak saya kata, ni hantar pergi buang sampah Ustaz. Bapak saya kata, pergi ambil kunci Ustaz. Pergi buang sampah dulu baru pergi ambil kunci. Tu ummuka summa abik. Baru bapak kamu. Bukannya pada buat keputusan. Keputusan masih lagi bapa, suami. Tu baru betul. Kecuali kita sab kat dia. Ikutlah mak kata okey lah. Yang tu lain. Tapi still keputusan daripada kita. Dia bukan duk kira ummuka. Betul yang tu dulu. Ini duk pakai buah tu semua benda. Apa ni? Habis kita apa dia tunggu. Tak boleh, salah tu. So ibadah seorang ibu bulan, dia kena mendapatkan sirna cahaya dia daripada matahari. Maknanya apa matahari itulah dia. Bukan berlawan dengan matahari. Tu ibadah seorang isteri yang tu. Ibadah seorang ibu yang tu. Macam mana ibadah kita kepada keluarga macam tu, itulah ibadah keluarga kepada kita. Taat bapa, taat suami, dengar cakap bapa. Seorang anak, apa ibadah dia? Bila ayah dia panggil, Daniel, ya, itu ibadah kita. Ya, itu ibadah kita. Jawab dengan sehabis baik jawapan. Imam Ibn Arabi, dia ajak anak dia. Macam mana dia ajak? Bila dia panggil anak dia, atau anak dia panggil dia, ayah, dia akan jawab, wahai anak aku, ya, semoga Allah merahmati kamu. Setiap kali panggil akan cakap macam tu. Ya anak, semoga Allah merahmati kamu. Kenapa? Subhanallah, lah luar biasa. Sebab itu ibadah. Kita dah, kita sampai hari ni mak kita panggil kita jawab, kita rasa itu tanggungjawab. Betul tak betul? Dia ibadah. Kena meraih pahala kita daripada situ. Berapa ramai hari ni mak ajak pergi kenuri tak pergi. Sedangkan tu ibadah kita. Menyesal habis dah hari Ahad, kenuri pun dah tutup. Tu kalau mujur jumpa Ahad depan puasa, tak ada kenuri dah, pergi. Jangan rugi. Tu pahala kita, ibadah kita ke situ. Wallahu a'lam. Laja'ah 15 minit. Cukup. Kesimpulan. Satu ya poin. Cukup. Aman. Kesimpulan saya untuk bulan Ramadan. Habis contoh. So ibadah tadi jaga. Ibadah yang saya hafal tu sepanjang tahun. Anytime boleh pakai. Kata Nabi dalam satu hadis. Ni kesimpulan. Nabi dah tak mau bincang. Lambat dah 9.30. Saya 9 suku dah. So nak menjawab. Kesimpulan. Akhir bulan Sya'ban, Nabi SAW berkhutbah. Nabi bagi tahu dahsyatnya bulan Ramadan. Antara yang ada ialah, sebab tajuk kita hari ini khutbah tu panjang, saya ambil sikit saja. Tajuk kita hari ini saya ambil, Nabi kata apa? Dan pada siangnya diwajibkan puasa, pada malamnya disunatkan menghidupkan malamnya, kena qiyam malam, tarawih 20 rakaat ya. Tarawih 20 rakaat. Ini bukan wajib, saya tak kata wajib. Ini bukan kempen. Tapi ini adalah seruan supaya semua orang semayang tarawih 20 rakaat. Kerana tarawih 20 rakaat lebih hampir kepada makna tarawih
daripada makna yang datang daripada 8 rakaat. Tarawih maksudnya plural, rehat. Dia 3 kali rehat, dia 3 ke 4 kali rehat, baru nama dia tarawih. Kalau satu singular ataupun satu, nama dia tarwihatun. Tarwihatun satu rehat. 2 tarwihatani. 3, 4 baru jadi tarawih. Itu sebutan plural dia. A fish, sekok. Banyak school of fish, itu sebutannya. Boleh dapat? Abang jangan ingat aku sangat tahu. Saya SPM English A1 tau. Abang jangan main-main aku, cuma duk cakap bahasa nak nampak macam kampung, main pakai game belekat saya tahu. Abang jangan ingat dia ni cakap English. Abang jangan silap. English walaupun bukan my second language, but insya-Allah. Isteri saya adalah English dia punya first language. Mimpi pun cakap bahasa Inggeris, mengingkau cakap bahasa Inggeris. Wah, itu isteri saya punya level lain macam. Terhibur juga kadang-kadang saya. Orang Melayu tidur mengingkau cakap bahasa mak saya. Tapi isteri saya memang dia punya first language dia bahasa Inggeris. Dia terjemah Inggeris cakap Melayu. Itu isteri saya. Saya dah tidur mimpi Penang, keluar mimpi Penang. You can take me out of Penang, but you cannot take Penang out of me. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Malam kena hidup. Hidup dia tarawih 20. Berusaha ya, berusaha. Jangan 8 cukup. Kalau kita tak boleh 8, tambahlah 2 dulu, 3 dulu bagi dapat. Esok naik lagi 30 hari itu insya-Allah sampai hari yang ke-20 tu dah 10 malam ke akhir dah rajin dah buat 20. Boleh dapat Sebab apa? 2 rakaat kita sembahyang. As-salatu sunnatan tarawih jami'atan rahimakumullah. Lagi seminggu boleh nak sembahyang kan. Okey, so semua Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة لا إله إلا الله. Itu 2 rakaat yang pertama, betul? Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Cantik, sempoi. Lepas tu bangun, main 2 rakaat lagi, betul? Habis Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu. Sampai habis betul. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Bila nak habis? Nabi bila nak habis? Dia tak jenis dia bila nak habis? Okey. So itu yang panjang betul. Lepas tu kita baca doa, betul? 2 rakaat yang first kita tak baca doa. Doa kedua kita baca doa, betul tak betul? Itu nama dia rehat. Sebab kita ikut di Mekah dulu zaman Imam Malik 4 rakaat tawaf. Tawaf tu rehat. So sekarang kita tahu bahawa rehat selepas 4 rakaat, betul? So kalau 4 rakaat sekali rehat, 4 rakaat lepas itu, maknanya kalau siapa buat 8 baru tarwihah. Dia bukan tarawih. Dia kena buat 4, rehat 4. 4, rehat 4. Berapa? 16. 4, rehat 4. 24 patutnya. Baru tarawih. Betul tak betul? Aduh. Mesti kena betul. Itu bahasa dia. Sebab tu kena buat 20. Surah pendek-pendek tak apa. Panjang lagi bagus. Tapi kalau sebelum ni surah ni buat 8, sekarang baru nak buat 20, kena baca surah pendek. Susah bulu. Ni kesimpulan kan ceramah baru. Ada seorang tu dia bincang dengan kawan-kawan dia. Ampang mana tarawih malam ni? Kawan-kawan dia kata, kami tempat kami ya. Ada dia kata imam mai baca jujur. Dia kata betul ada apa? Oh. Sorry. Dia kata kat kawan dia, apa mana? Dia kata kawan dia kata kami main kat tempat kami. Kami buat 20. Dia kata lagu tu. Dia kata, oi tak mau tempat hampa 20. Tempat aku 8 rakaat je.
Lepas tarawih kita jumpa kedai mamak. Hamba kalau lambat 20, aku sampai aku order kat hamba 2 ayam. Dia kata lagu tu kat Ibar. Habis tarawih 20 depa turun, dia tak sampai lagi. Dia tak sampai lagi pasal dia duduk sembahyang tarawih. Rupanya tok imam dia 8 tapi sejuzu. Bila dia sampai kawan dia kata, "Woi, hang pergi mana?" Dia kata, "Aku kena malam ni. Esok aku sembahyang hamba," dia kata lagu tu. Kawan-kawan dia kata, "Tak apa, jom esok sembahyang." Esok dia tak sembahyang satu, dia pergi sembahyang kat yang 20. Rupanya imam tu pindah main sini. Dia kata, 2 malam aku kena tak sembahyang dah. Dia kata, "Aku tak sembahyang dah." Jangan lagu tu, tak mau lagu tu, tak mau lagu tu. Dia kata, "Punca awak." Tak mau lagu tu. Buat baca surah pendek-pendek, buat 20 rakaat. Khalas. Tapi saya nak bagi tahu, kata Nabi kata, siang puasa wajib, malam sunat untuk hidup. Hidupkan dia, meriahkan dia. Lepas tu Nabi sambung. Nabi kata, siapa yang menghidupkannya dengan amalan sunat, satu sunat bersamaan dengan satu fardu di bulan yang lain. Macam hari ni kita sembahyang Isyak sekali lagi, pahala kita 70. Faham? Sebab dia fardu. Kita sembahyang Ba'diyah sekali lagi, 1 pahala dia. Sebab dia sunat. Boleh faham? Lepas tu kita witir ke apa, semua 1. Fardu 70. Sebab tu dalam hadis 40 Imam Nawawi juga, nanti carilah sekali lagi hadis yang ke-35 atau 37 dan 30 ni 8. Nabi kata apa? Hampiri Allah dengan yang kefarduan. Maknanya jaga yang fardu tu dulu, perkemah yang sunat. Sunat kena perkemah, tapi fardu tu kena jaga. Perelok fardu tu Nabi suruh. Ada hadis dia. Hadis 40 Imam Nawawi ada. Cek nanti. Saya nak bagi tahu kata apa. Nabi kata, siapa buat satu amalan sunat di bulan Ramadan, dia mendapatkan tu satu amalan fardu pahalanya kalau buat di bulan lain. Tuan-tuan sembahyang witir di bulan Ramadan sama macam tuan-tuan sembahyang maghrib di bulan lain. Dan siapa sembahyang fardu atau buat amalan fardu di bulan Ramadan, dia mendapat 70 amalan fardu di bulan yang lain. Saja aja tanya, selain daripada sembahyang apa semua kan, apa amalan fardu kita yang wajib bagi kita? Suami menyediakan makanan pada keluarga. Tuan-tuan sedia makanan kepada keluarga bulan Ramadan, pahala tuan-tuan macam 70 amalan fardu di bulan yang lain. Khalas. Isteri menghormati seorang suami itu ibadah wajib. Wajib bagi isteri tadi sama dengan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Subhanallah. Bayangkan anak-anak bila dipanggil oleh seorang ibu, dan ya, jawapan ya tu wajib. Kita kalau sembahyang sunat, mak kita panggil kita, Allah. Dan dia lepas, ya ibu. Sembahyang sunat, jawab panggilan mak wajib. Tuan-tuan buat yang tu di bulan Ramadan, 70 amalan fardu di bulan yang lain. Luar biasa. Jadi semoga tuan-tuan pulunlah banyak-banyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Buatlah macam-macam aktiviti. Dia kena bincang ni, kena bincang tajuk link lah. Apa aktiviti nak buat? Sedekah lah, bagi makan orang buka puasa, baca Quran, khatam, banyak lagi bincangan dia. Saya mampu takat ni sahaja dengan kekerdilan dan kecetekan ilmu saya. Ampun maaf daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak surau yang sudi jemput. Dan terima kasih kepada kawan baik saya. Kawan baik saya ni Nazri. Dia duduk lorong berapa tahu tadi. Nazri, dia kawan dengan saya daripada sekolah rendah. Kami jiran daripada sekolah rendah. Darjah 1 sekali. Sampailah saya kawan dengan dia. Dia masih kawan dengan saya. Terima kasih kepada Nazri bagi saya dapat jumpa dengan tuan-tuan yang luar biasa malam ini. Subhanallah. Hati saya tak boleh ceramah elok kalau saya tak rasa hati tuan-tuan elok. Sebelum tuan-tuan bagi hati tuan-tuan kat saya rasa bertanggungjawab untuk bagi tahu kat tuan-tuan apa yang saya ada. Saya seronok bersama dengan tuan-tuan malam ini. Semoga Allah tulis kita wa zakarahumullahu fi man 'indah. Allah sebut nama kita di sisi malaikat 7 petala langit. Subhanallah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.